أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnianya serta rahmatnya dapat kita bersama-sama meneruskan lagi sesi pembelajaran kita secara atas talian, iaitu PDPR di rumah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat dan keberkatan kepada kita semua, insya-Allah. Okey. Untuk hari ini Ustaz akan meneruskan sesi pembelajaran kita, iaitu mengikut silibus. Hari ini adalah minggu yang ke-19. Untuk minggu yang ke-19, silibus kita adalah untuk adab, bidang adab. Pelajaran yang ke-19 bertajuk Carilah Keberkatan dalam Jual Beli. Pelajar-pelajar sekalian boleh rujuk buku teks muka surat 177. Okey, buku teks muka surat 177, di mana pelajaran yang ke-19 tajuk Carilah Keberkatan dalam Jual Beli. Okey. Jual beli. Jual beli ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Firman Allah SWT ni maksud dia, apabila kita melakukan sesuatu perkara dalam urusan jual beli, kita mestilah dalam keadaan istiqamah, iaitu kita mestilah berteraskan kepada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Kita kena buat sesuatu urusan jual beli tu, iaitu kita mencari keberkatan dengan berurusan dengan perkara yang halal dan jauh daripada perkara yang haram, seperti macam riba, judi, maisir dan seumpamanya. Maksud dia dekat sini, apabila kita berurusan dengan jual beli, kita hendaklah menjauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara urusan bermuamalah. Okey, bermuamalah tu urusan jual belilah contohnya. Okey. Kalau kamu tengok muka surat 177 ni, dalam info kotak di bawah tu, dia menerangkan bahawasanya jual beli ialah proses menjual dan membeli barangan antara peniaga dengan pembeli mengikut syarat-syarat tertentu. Bila kita berus niaga dalam jual beli, ada dua pihak. Satu pihak yang menjual, satu pihak lagi yang membeli. Berlakunya konsep muamalah yang membawa kepada ambil barang dan beri barang. Jadi pelajar boleh buka muka surat yang seterusnya 178. 178 mendetailkan tentang adab penjual. Okey, pelajar mohon tengok buku teks muka surat 178. Okey, adab penjual. Penjual dan pembeli berurusan dalam sesuatu urusan bermuamalah untuk melakukan urusan jual beli. Jadi, yang pertama adab penjual. Ikhlas, jujur dan amanah. Jadi bila kita nak berniaga ni, kita naklah ikut perbuatan Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah SAW tak pernah menipu, tak pernah berbohong dan tidak pernah berdusta dalam urusan perniagaan. Kan Rasulullah SAW kan seorang peniaga, iaitu membawa barang dagangan Siti Khadijah. Jadi kita perkara yang baik, kita perlu contoh pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, iaitu buat perkara yang membawa keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, penjual juga tidak boleh menipu dalam timbangan. Okey, timbangan ni adalah satu larangan. Bila kita timbang, contoh seseorang tu dia mari, dia kata, okey saya nak beli gula 2 kilo. 2 kilo dengan harga contoh RM5. Okey, gula dengan harga RM5. Pembeli bagi RM5, penjual dia timbang
timbangan tu tak cukup 2 kilo. Contoh, dia bagi 1.8 kilo. 1 kilo 800 gram. 200 gram lagi tak diberi. Itu adalah perbuatan yang haram. Akan menimbul kemurkaan Allah SWT. Jadi contoh bila kita timbang, kita kena amanah. Contoh kalau timbang tu, pembeli minta 2 kilo gula, 2 kilo gula lah kita timbang bagi kepada pembeli. Jangan kurangkan timbangan. Itu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi, yang ketiga, penjual tidak menyorok barang. Perbuatan menyorok barang ni selalu sangat kita dengar. Contohlah, apabila menghampiri sesuatu musim perayaan, contoh perayaan Aidilfitri ke, perayaan Aidil Adha ke, perayaan agama lain Taipusam ke, Cina ke, seumpamanya, akan berlaku sorok barang. Contoh, peniaga, dia akan sorok barang-barang keperluan. Contoh, beras, gula, minyak. 3 barang ni lah selalunya. Dia sorok. Contoh, harga asal dia jual kepada pembeli. Harga asal contoh, gula RM3 sekilo. Contoh. Tapi, bila dia tahu nak sampai musim perayaan, dia sorok kuantiti gula tu, dia simpan. Bila pembeli mari, dia kata, gula dah habis, tak ada stok. Padahal simpanan dia tu ada, cuma dia tak keluarkan. Tapi bila sampai musim perayaan, dia keluarkan berlambak-lambak dalam dia punya kedai tu, dia jual dengan harga pasaran terkini. Contoh, kalau sebelum raya, sekilo RM3. Dalam musim perayaan, mungkin jadi RM3.50 ke RM4 untuk 1 kilo. Jadi, apabila perbuatan itu adalah yang dilarang oleh Allah. Bila kita niaga, kita kena amanah, jujur. Jangan sesekali berdusta. Kalau benda tu ada, keluarkanlah. Jangan sorok. Okey. Yang keempat, penjual memberi layanan baik, bermanis muka dan berlemah lembut. Okey, bila kita berniaga, salah satu tarikan seseorang tu nak beli barang kita dengan sifat yang kita tunjukkan kepada pembeli tu. Contoh kalau kita ni seorang yang peramah, suka tegur, lepas tu suka bermesra dengan pelanggan kita. Bila pelanggan kita tengok, automatik dia pun jadi seronok nak beli. Daripada dia tak nak beli, tiba-tiba bila kita layan dia elok, dia jadi timbul keinginan dia nak beli barang. Jadi, akan timbullah keuntungan kepada kita. Okey, poin yang kelima. Bertolak ansur dengan pelanggan. Okey, contohlah ni kira bertolak ansur ni kira selalunya macam diskaun lah. Istilah mudah diskaun lah. Ada setengah pembeli ni, dia beli barang, dia beli tepung, gula, beras, garam, ikan, sayur-sayuran dan seumpamanya. Bila nak bayar bil pembayaran tu, contohlah harga RM105 untuk semua barang yang dia beli. Tiba-tiba dia kata dekat peniaga tu, tak ada diskaun ke? Jadi bila peniaga ni, bila dia tengok permintaan daripada pelanggan tu, kehendak pelanggan, dia minta diskaun, kurangkan harga. Jadi dia tengok-tengok, bolehlah, dia bagi kurang sikit RM5. Mana just bayar RM100. Jadi di situ berlakunya tolak ansur. Itu bergantung kepada peniaga lah. Ada setengah peniaga dia tak bagi diskaun. Sebab mereka pun tak ada keuntungan yang banyak. Lainlah kalau yang buka perniagaan memang besar-besaran, itu mungkin dia bagi less lah, kurang. Okey, poin yang seterusnya, iaitu tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Dalam kita berniaga, kita dibenarkan untuk memperolehi keuntungan. Tetapi keuntungan kita tu janganlah sampai macam tak logik di akal. Contohlah kalau macam pembeli kan, dia mari nak beli tepung. Tepung harga RM2.50 contoh. Dijualnya RM3.50. So RM1 tu macam terlampau membebankan pelanggan lah. Sebab contoh macam harga barang-barang kawalan, dia tak boleh dijual terlampau mahal sebab dia adalah barangan kawalan. Jadi contoh kalau dah kerajaan kata RM2.50, juallah RM2.50. Kalau macam barang lain tu kan nak jual mahal pun boleh tu boleh. Tapi janganlah sampai terlalu membebankan pembeli. Kalau beban kepada pembeli, pembeli takkan beli juga. So
ambil keuntungan tetapi tidak membebankan pelanggan untuk membeli. Untung boleh. Tapi jangan terlampau banyak lah. Seterusnya, penjual menjaga kepentingan pelanggan. Okey, kepentingan pelanggan ni macam biasalah. Macam sekarang ni musim PKP ya. Peniaga letaklah sanitizer, lepas tu buat penjarakan, lepas tu menghadkan bilangan pelanggan yang boleh masuk dalam satu waktu. Itu salah satu menjaga kepentingan pelanggan lah tu. Lepas tu kita masuk kepada adab pembeli. Apabila kita membicarakan adab pembeli, dia menjurus kepada orang yang datang membeli. Jadi bila datang membeli, ada 3 yang diterangkan dalam buku teks. Yang pertama, membeli dengan berhemah dan berjimat cermat. Bila kita ada duit RM100, kita nak beli barang keperluan dan barang-barang makanan kita untuk anak-anak dan seumpamanya, kita janganlah terlampau kita panggil apa? Boros. Jangan terlampau boros. Beli barang yang betul-betul perlu saja. Contoh kalau waktu tu kita perlu beras, beli beras. Perlu ikan, beli ikan. Perlu ayam, beli ayam. Bajet jangan lebih daripada kita punya simpanan wang kita tu. Belanja wang kita. Kalau RM100, belanjalah 50 ataupun 60. Baki 40 lagi untuk simpanan yang akan datang. Yang kedua, membeli kerana keperluan. Ialah sebab keperluan lah kita datang beli barang kan. Tapi antara keperluan dan kehendak, utamakan keperluan. Kehendak ni mengikut hawa nafsu kita. Kehendak ni jangan diikutkan sangat. Utamakan keperluan dulu. Baju, pakai semua tu. Lepas tu makan hidup, minum semua tu. Utamakan itu dulu. Macam kehendak ni contoh macam nak beli handphone baru ke apa. Yang tu hold dulu. Tangguh dulu. Utamakan keperluannya. Lepas tu yang ketiga, membuat bandingan harga sebelum membeli. Yang ni kalau macam kita pergi dengan mak-mak ataupun dengan kakak, dengan adik kan. Yang perempuan lah. Kebiasaannya mereka ni suka membandingkan harga. Dia pergi ke satu tempat mall ni, dia tengok harga pakaian ni berapa. Lepas tu dia pergi ke kedai sebelah. Dia tengok, pakaian sini murah sikit. Dia pergi kedai sebelah. Yang kedai sebelah ni lagi murah daripada kedai 1, kedai 2. Jadi dia akan beli dekat kedai yang ketiga. Sebab kedai yang ketiga itu memberi akan diskaun ataupun lebih murah berbanding dengan mall-mall yang lain. Okey, tapi kalau macam kita nak cari benda yang agak murah Tapi nak cari benda yang murah boleh. Utamakan kualiti. Kualiti yang penting. Okey. Ini semua dalam bab ciri-ciri jual beli yang dibenarkan mengikut hukum syarak. Kita masuk kepada penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ni biasalah syarat dia. Yang pertama mestilah berakal. Berakal ni maksud dia beza antara orang yang berakal dengan tak. Dia boleh kenal sesuatu benda tu. Contohlah kalau macam budak. Budak umur 3 tahun. Bagi RM10. Suruh dia pergi beli barang kat kedai. Memang confirm tak boleh lah sebab dia tak mencapai tahap untuk memikir benda tu lagi. Tapi kalau kita bagi duit RM10 kepada budak yang berumur 12 tahun. Dia dah boleh pandai mengira, boleh pandai membaca dan seumpamanya. Jadi bila dia pergi beli, urusan jual beli tu jadi sah lah. Okey, yang beza dia kena berakal lah. Jangan kalau macam orang gila tak boleh lah. Orang gila ni dia dalam konsep yang istimewa. Dia terkeluar daripada syarat tu lah. Okey, yang kedua, redha. Bukan paksaan. Redha ni kira dah kita mai beli. Dengan harga tertentu, maksudnya kita kena redha. Redha dengan apa yang kita nak buat tu. Kita nak beli tu. Yang ketiga, hak milik sendirian. Hak milik sendirian. Yang keempat, tiada unsur rasuah. Tiada unsur rasuah ni kira kalau macam kita pergi beli barang ni jarang lah nak ada sangat. Tapi kalau macam unsur-unsur rasuah ni selalunya kalau macam melibatkan pentadbiran apa benda tu lah. Contoh macam nak dapat sesuatu tender ke apa, dia bagi duit 5,000. Bagi aku tender tu. Macam tu banyaklah berlaku. Tapi kalau boleh jangan buat lah perkara-perkara yang dimukai oleh Allah SWT. Seterusnya tidak memonopoli.
monopoli ni macam tadi lah. Jangan duk sorok barang apa benda tu, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu yang seterusnya, tiada unsur riba. Unsur riba ni macam yang Ustaz bacakan tadi. Wa halallahu al-bai'ah wa huwa riba. Allah halalkan jual beli. Berjual lah macam mana pun. Kita nak cari keuntungan, jual lah, carilah keuntungan. Tapi jangan sesekali menggunakan unsur riba. Benda-benda yang haram. Jadi tak boleh lah. Ada bunga, ada pokok, semua tu tak boleh lah. Okey, barang jualan halal dan suci mengikut syarak, baik dan berkualiti. Ialah bila kita nak jual satu barang, macam kita orang Muslim, kita akan utamakan barangan yang halal, yang diiktiraf oleh JAKIM dan seumpamanya. Lepas tu yang kedua, tiada unsur penipuan dan maksiat. Bila kita nak berurusan ni, jangan sesekali menipu. Jangan sesekali menipu dan jauhi daripada perkara-perkara yang dimukai oleh Allah. Sebab perkara yang dimukai oleh Allah tiada keberkatan di dalamnya. Lepas tu yang ketiga, bermanfaat dan tidak berbahaya. Ialah bila kita nak beli barang tu mestilah barang yang bermanfaat untuk kita. Contoh makan, minum dan seumpamanya. Dan jangan sesekali benda yang berbahaya. Contoh, mereka pergi beli dadah. Dadah tu benda yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan beli sesuatu benda yang boleh merosakkan tubuh badan kita. Itu tak boleh lah. Yang seterusnya, dapat diserah terima dan pemberian harganya diketahui. Maksudnya bila kita nak beli barang tu, kalau boleh dekat barang yang kita nak beli tu ada harga. Okey, tepung harga sekian, beras harga sekian, gula harga sekian, susu harga sekian dan seumpamanya. Ia akan memudahkan urusan jual beli. Okey, kita tengok pada info bawah tu. Info bawah tu, at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, peniaga yang jujur dan amanah bersama-sama dengan para nabi, siddiqin dan golongan yang mati syahid. Okey, ini adalah janji Allah SWT, iaitu satu kelebihan yang Allah bagikan kepada peniaga. Yang hidup dia meniaga dengan penuh amanah, jujur. Di mana dalam riwayat hadis ni menerangkan satu kelebihan yang dia akan dapat, iaitu dia akan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin. Siddiqin ni orang yang benar lah. Contoh macam Sayyidina Abu Bakar, dia kenal sebagai As-Siddiq. Okey. Dan golongan yang mati syahid ni golongan yang mendapat naungan rahmat di sisi Allah SWT. Okey. Panjang lah pula ni. Panjang. Tak apalah. Panjang pun tak apalah, kita shortcutkan sekejap. Okey, yang ni kita sambung. Okey. Kelebihan adab berjual beli. Pastikan menjual barang bermutu. Pelanggan berpuas ketika berbelanja, mendapat redha Allah. Sudahlah tentu disukai pelanggan di mana sahaja. Jauhi akhlak buruk dan hina. Senyum dan mesra jadikan amalan, masyarakat harmoni akan terbina. Okey, ni kamu boleh baca dah ni. Yang ni kira macam puisi lah lebih kurang. Lepas tu kita tengok pada sebelah tu, akibat mengabaikan adab berjual beli. Layanan pelanggan bermasa muka, mengurangkan timbangan sesuka hati, perniagaan rugi pelanggan tak suka, dicemuh masyarakat sampai ke mati, menipu harga dan juga timbangan, bersumpah palsu semasa berjualan, pemusuhan berlaku terang-terangan, musnahlah ukhuwah juga pergaulan, bersikap riak tidak bersopan, membazir dan maksiat tidak dipeduli, tiadalah berkat dalam kehidupan, di akhirat diazab Allah pedih sekali. Itu kira macam pujangga lah, ataupun macam pantun lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak pernah reti sangat kalau bab-bab puitis-puitis ni. Okey, itu saja daripada Ustaz. Seterusnya kita akan sambung di hari yang lain jika ada kesempatan, insya-Allah. Ustaz rasa itu saja. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
salah dan silap, lemah, dhaif dan seumpamanya, itu adalah daripada ustaz sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.